Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni saya akan buat lain sikit kali ni, buat video reaction. Saya beberapa minggu lalu telah viral video tentang daripada ML Studios, sejarah ringkas perjalanan politik Anwar Ibrahim. Saya tak pernah tengok lagi, tapi saya nak tengok reaksi dan juga mungkin bagi komen sikit sejauh mana kita kata dia punya, walaupun video ni agak sedikit je, tapi mungkin kita boleh belajar sikit lah tentang sejarah tokoh di Malaysia ini. Dan saya sendiri pun sebenarnya pernah juga banyaklah baca juga buku-buku tentang Anwar Ibrahim, jadi tahulah sedikit walaupun tak banyak. InsyaAllah kita tonton bersama, mungkin dalam masa yang sama, mungkin kalau ada apa-apa yang saya nak komen, saya akan komen. Okey, mungkin ada sikit lah, mungkin sebab video ni pendek kan, jadi dia skip satu benda lah, iaitu penubuhan PKPM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, yang membawa kepada penubuhan ABIM. Pentingnya PKPM ni untuk dibaca sekali dengan sejarah ABIM, sebab aktivisme Anwar Ibrahim ni dah menelas sejak daripada dia di Maktab Kuala Kangsar MCKK, Maktab Malay College Kuala Kangsar MCKK. Tapi bila dia masuk ke dalam UM, terlibat dengan pertama sekali Persatuan Bahasa Melayu UM, PBM UM, dan kemudian menjadi kata Presiden Persatuan Mahasiswa UM, kira macam dia punya SRC macam tu, walaupun sekarang ni dia punya MPP lah waktu tu. Jadi itulah menyebabkan Anwar Ibrahim jadi lebih popular dan akhirnya membawa kepada, waktu tu PKPM dah wujud, tapi Anwar Ibrahim apabila menjadi Setiausaha Agung PKPM dan juga Presiden PKPM, membawa PKPM itu lebih terkenal lah, dan juga menyebabkan ramai yang mengenali beliau, dan juga banyak peristiwa-peristiwa di semasa dia lead PKPM tu menyebabkan mahasiswa kebanyakan respect, melihat dia sebagai tokoh pemimpin masa depan lah. Isu-isu yang terkenal saya ingat waktu tu adalah yang paling terkenal, ni sebelum dia sebut nanti isu baling, saya ingat isu Thailand kot, isu Palestin tu dah ada lah, biasalah benda-benda yang isu-isu antarabangsa dan isu tempatan, isu kemiskinan tu dah dibawa sejak dia dalam mahasiswa lagi. Jadi tu dia punya dah macam bawa kepada Habib. Kita continue tengok dia punya sejarah. Mungkin kita boleh fikir juga kan, kita boleh reflect juga kenapa pada waktu itu bagi mahasiswa dan belia lah, demonstrasi dianggap sebagai satu cara untuk meluahkan kita kata perasaan, dan juga membuat orang aware. Pada waktu tu memang yalah, ada radio, ada TV, tapi ada satu channel lah, ada channel semua dia satu saluran radio, satu saluran TV semua, dan juga surat khabar pun ada beberapa yang pada waktu ni saya rasa macam kurang independen lah. Rasanya waktu ni utusan dah dibeli oleh, dah dikuasai oleh UMNO lah, bukan lagi utusan pada zaman Rahim Tajai itu, zaman Nisa Muhammad. Dan menyebabkan satu-satu cara untuk melakukan pesan adalah melalui demonstrasi lah. Menyebabkan apabila kerajaan tak nak dengar suara rakyat, jadi dia kena bawa ke jalan. Itu dia punya logik pada waktu itu yang kita kena faham juga lah kadang kenapa sekarang, dan pada waktu sekarang kenapa kadang demonstrasi bukanlah kata tak berkesan, tapi kadang lagi-lagi zaman pandemik ni menyebabkan kita rasa macam kita ada banyak saluran lain, termasuk terutamanya social media lah, antara yang biasanya benda viral je tu mula mendapat perhatian kerajaan ataupun orang yang berwajib, orang yang patut bagi perhatian. Kadang-kadang bila satu benda tu dia anggap benda tu kecil, dia ignore, tapi bila ramai yang mula desak, barulah dia mula nak tengok. Bagi contoh,
ada yang hafal doktor kontrak. Ini satu contoh cara lah, bukan demonstrasi tapi caranya untuk stop segala benda supaya orang bagi perhatian. Kalau tidak, melalui apa kita kata, kita kata saluran-saluran yang betul memang tak dengar. Hakikatnya orang kata kenapa tak guna saluran betul, sebab saluran betul dia orang tak dengar lah. Jadi kena demokrasi jalanan, kena buat hartal, kena buat itu dan ini. Itu dia punya logik yang kita kena faham lah dalam hal ni. Satu lagi tambah menarik juga. Saya baru tahu mana Anwar Ibrahim dapat datuk awal juga lah. Sebab kalau ikutkan kita baca kata kenyataan apa tentang Anwar Ibrahim pada 80-an, hatta sebelum dia jadi Timbalan Perdana Menteri pun, kita jarang dengar Anwar Ibrahim disebut datuk. Biasa disebut sebagai saudara Anwar Ibrahim. Bila dia jadi TPM, dia baru orang sebut dia Datuk Seri. Memang dia, saya rasa memang dia sengaja lah untuk tak gunakan datuk tu lah. Dan menarik juga bila disebut tadi tentang Anwar Ibrahim sebagai wakil pematang pauh. Ingat dan juga mewakili UMNO sebab memang dia ni sesemak ayah kepada Anwar Ibrahim juga adalah Pak Ibrahim sendiri adalah kita kata orang kuat UMNO lah. Sebab itulah dia ada, walaupun dia dalam ABIM dan juga waktu tu ABIM dianggap sebagai anti-establishment, tapi kita tak nafikan bahawa dia ni memang ada hubungan yang kuat dengan keluarga dia lah, dengan UMNO. Bahkan bila dia masuk politik, banyak ini ada juga benda yang kita kata di skip lah, tapi tak memang video pendek pun, sebab memang kalau ikutkan ABIM betul-betul baik dekat dengan PAS. Orang yang expect Anwar masuk PAS, Anwar masuk UMNO. Jadi dia satu sejarah yang panjang menyebabkan sejarah kita kata hubungan UMNO dan Anwar dan juga PAS ni pelbagai lah. Banyak juga sejarah. Itu yang kita patut baca lah, kena faham lah dia punya ada kita kata evolusi perhubungan tu. Satu tambahan juga ataupun bila disebut tentang Bank Islam dan juga Universiti Islam, saya ingat ni penting lah bahawa pertama adalah ini disebut sebagai era dasar-dasar penerapan nilai Islam dalam kerajaan. Ini sebut Islamisasi lah. Orang tak suka Islamisasi, dia akan gunakan point ni sebagai satu bentuk yang negatif, tapi bagi kebanyakan, especially kebanyakan umat Islam dan juga Islam, memang nampak ini satu benda yang dia kata satu kejayaan lah. Cuma bawa agenda Islam dalam keadaan bukannya menjadikan Malaysia negara Islam. Seperti mana waktu tu negara Islam pada tu, yang bila orang kata negara Islam ni pada tu orang anggap Iran. Tapi orang kata beza lain dengan apa yang anda buat. Dan satu benda yang penting adalah kita kata peranan Mahathir lah dalam hal ni. Kita tak boleh nafikan lah. Kalau Mahathir tak juga mendukung, walaupun Mahathir ada kita kata ulterior motif lah, tapi motif ni motif bagus sebenarnya. Political motif, tapi motif yang bila dia bawa tarik Anwar Ibrahim masuk ke UMNO, ada political motif, tapi motif yang tepat lah, yang menyebabkan kita kata uh, uh, kita tak boleh kata ianya sekadar political motif, tapi motif yang bila fikir balik benda tu benda tepat lah. Menyebabkan apa yang Haji Anwar Ibrahim nak bawa dalam semasa dalam ABIM berjaya dibuat. Kalau dia buat dalam kerajaan, kalau dia cuba Anwar Ibrahim buat dalam PAS, mungkin tak menjadi, ataupun lain dia punya jadinya lah. Kan tak menjadi, tapi lain lah dia punya perjalanan sejarah. Bila cerita tentang menteri-menteri pula, walaupun Anwar Ibrahim memang dikenali di seluruh, tapi again, saya ingat pelibatan dia dalam gerakan Islam dan juga belia sebelum tu adalah penyebab dia menjadi lebih popular. Memang menjadi
menteri memang menjadi lebih terkenal atau di peringkat nasional, peringkat international, tapi tak dinafikan juga kalau tak ada kerja-kerja yang orang buat sebelum tu, mungkin dia ni terkenal sekejap saja. Lepas tu nanti kita tengok lepas ni apa yang terjadi. Saya ingat apa benda yang Anwar boleh bawa lah selain pada benda-benda sebut tadi lah, memang betul. Dan juga banyak lagi sebenarnya. Ada amanah ikhtiar saya ingat. PPR, projek perumahan rakyat, lagi banyak lagi lah. Adalah kita kata bawa agenda integriti lah, agenda membersihkan segala agensi-agensi kerajaan ni dengan daripada kita kata campur tangan politik ataupun kita kata di semua agensi perlu ditabir secara profesional lah, bukan dibuat-buat kerana politik, keputusan politik semata-mata. Itu satu benda yang akhirnya menyebabkan kita bawa kepada agenda membawa kepada pertemuan dia dengan Mahathir lah. Itu satu benda penting. Yang perlu kita ingat juga bahawa bayangkan dah dekat-dekat nak jadi TPM, nak jadi PM dah ni. Dah jadi pemangku PM pun. Lepas tu Anwar Mahathir dia ada bercuti beberapa bulan, jadi Anwar boleh jadi pemangku PM. Dia Anwar boleh saja senyap dan juga boleh kata tutup mata lah segala benda yang pada tu kerajaan buat lah. Dan perlu juga bahawa kerajaan dia pun sebagai benda kerajaan lah. Tapi dia akhirnya dia push dia nak tunjuk bahawa bila jadi PM not everything will be kita kata not business as usual lah, ada berlaku reform dan akhirnya berlaku lah konflik pecah sebelah. Itulah dia punya cerita-cerita yang kita kena faham, bukan setakat pertemuan politik semata-mata, ada lagi deeper reason daripada itu. Agenda, kita kata agenda Anwar Ibrahim yang sangat ni terkait juga dengan dia punya kita kata Anwar Ibrahim dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan di Pulau Pinang. Kita kata negeri yang kita kata pelbagai kaum lah, yang bandingkan negeri-negeri lain kan. Ini satu benda yang sangat penting. Satu benda yang kita kata orang yang tak suka Anwar, dia akan cop Anwar sebagai Islamis. Dia seolah macam Anwar ni Khomeini lah. Saya rasa Ayatullah Khomeini ataupun lagi teruk daripada itulah. Saya ataupun ada yang pergi label Anwar sebagai Osama bin Laden. Saya kata orang yang cakap macam ni dia betul-betul tak baca lah. Betul-betul ignorance lah. Walhal sejak daripada zaman Habib lagi, sebelum UMNO lagi, Anwar dah bawa agenda Islam dan masyarakat majmuk. Ini satu benda yang harta gerakan Islam pun tak fikir dengan benda tu. Dan akhirnya dalam UMNO, walaupun parti yang memperjuangkan Melayu, walaupun dia terlibat juga dengan, memang betul terlibat dengan UMNO, memang bawa agenda Melayu tu, tapi akhirnya dia nampak bahawa, dan masanya peristiwa 1998 tu membuka peluang kepada dia dan juga ramai orang untuk melihat bahawa kita kena bawa politik Malaysia ni daripada perkauman kepada yang lebih tinggi lah daripada tu. Dan benda ni lah yang membuatkan kita Barisan Nasional jadi lebih relevan lah, yang membawa kepada kejatuhan mereka pada tahun 2018. Walaupun sampai sekarang ada yang cuba bawa agenda tu, tapi ternyata rakyat nampak bahawa
bawa akhirnya orang yang kata nak Melayu ke ataupun Cina ke India ke semua ni hanya manis mulut lah. Tapi dia ternyata dia tak buat benda tu. Bila dia berkuasa baru jadi kita kata apa? Dia melupakan segala-galanya kan benda tu, dan memang ternyata benda tu hanya untuk mendapatkan undi, bukan untuk agenda yang sebenar, dan juga agenda kita kata agenda politik pelbagai kaum, agenda masyarakat majmuk yang diketuai oleh yang dipopular oleh Anwar Ibrahim akhirnya menjadi inspirasi kepada ramai orang. Walaupun dia ada kelemahan, dia ada benda-benda yang mungkin orang kata ni benda juga memang betul, dia sebagai manusia biasa tak boleh nak menafikan kelemahan dia, tapi kita tak boleh nak ignore lah benda tu. Saya ingat bagus lah YouTuber ni buat fokus spesifik dengan benda tu kena diingatkan. Okay, terima kasih. Saya ingat oleh nama speaker ni Haziq Zulkifli, saya ingat sangat bagus lah uh, apa yang disebut, walaupun 4 minit je, tapi kepada orang yang tak pernah tahu memang sangat rupanya ni ke apa yang biasa dengan Anwar Ibrahim ni kan. Kalau orang yang lebih dah tahu, mungkin dia dah tahu dah segala macam lah, dia dah baca segala buku-buku berkaitan dengan Anwar Ibrahim tentang politik Malaysia. Kalau politik Malaysia ni kalau tak ada chapter khusus tentang Anwar Ibrahim dan juga Mahathir, memang tak sah. Jadi kepada yang tak tahu, itulah dia kita kata pentingnya memahami tokoh-tokoh tokoh pemimpin Malaysia lah, di mana dalam Anwar Ibrahim ni dia jalan dia berliku lah. Hampir tidak ada orang rakyat, orang Malaysia atau pemimpin Malaysia ni yang menyamai apa yang Anwar Ibrahim pernah lalui. Jadi itu it makes him unique. Sampai kan ada orang cadang nak buat filem lah apalah kan, jadi tak tahulah itu semua kemudian lah. InsyaAllah terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Nanti mungkin kita akan lihat. Saya akan juga share link video ni dalam YouTube, link YouTube nanti supaya kamu boleh tengok secara original. Kita jumpa lagi pada masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.